Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا ولا هاديا له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزورنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tuan-tuan, puan-puan muslim sekalian sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada tengah hari Khamis ini 7 Zulhijjah 1443 Hijriah bersamaan 7 Julai 2020 masih kita panjatkan setinggi puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala telah sama-sama menunaikan solat fardu zuhur berjemaah yang diimamkan oleh Tuan Imam kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nur bin Mansur Hafizahullah Ta'ala. Dan azan zuhur tadi dikumandangkan oleh yang berbahagia SI Haji Zul dari JIP IPK Perak. Terima kasih diucapkan kepada kedua-dua Tuan Imam dan pimpinan kita. Dan seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum, pada setiap hari Selasa dan hari Khamis ini kita adakan kuliah zuhur. Dalam suasana kita tak berapa lama lagi kita akan menyambut ketiban hari raya Idul Adha atau hari raya Korban, yang mana pada hari ini kita melihat sahabat-sahabat kita yang terpilih sebagai Duyufur Rahman, sebagai tetamu Allah Subhanahu Wa Taala dalam perjalanan untuk pergi ke Padang Arafah melaksanakan ibadah wukuf, rukun yang kedua di dalam ibadah haji. Mereka berniat haji dengan ihramnya
di penginapan masing-masing di kota Makkah Al-Mukarramah. Bagi mereka yang mengambil haji tamattu', mereka akan berniat haji dan berserta ihram di penginapan ataupun di asrama ataupun di hotel masing-masing. Yang melaksanakan haji ifrad, biasanya pada waktu ini mereka sudah selesai beberapa ketika memakai ihram. Maksudnya mereka dah berniat haji beserta ihram dari miqat tempat mereka datang. Kalau kita dari Malaysia menaiki kapal terbang, miqat tempat berniat haji itu biasanya di Qarnul Manazil. Nama tempat itu namanya Qarnul Manazil. Situlah mereka berniat haji dengan ihram. Jadi mereka dah pakai ihram tu dah beberapa hari. Bagi mereka yang melaksanakan haji tamattu', mereka telah melaksanakan umrah wajib terlebih dahulu. Kemudian pada hari ini 8 Zulhijjah di sana, di Saudi, mereka akan berniat haji dan ihram di penginapan masing-masing. Kemudian menaiki kenderaan untuk pergi ke Padang Arafah. Biasanya kenderaan itu ialah bas. Tanpa kita menafikan, pada sekarang ini ada yang menaiki train. Ada train dari Mekah ke Arafah sekarang. Itu orang sekarang boleh rasa lah. Orang dulu tak rasa. Orang dulu tak rasa naik train tu, yang ada bas. Dan perjalanan itu sangat lama. Kenapa? Kerana kenderaan itu sangat banyak, menyebabkan berlakunya kesesakan. Kesesakan berjam-jam. Kalau gerak pagi, petang baru sampai. Petang 8 Zulhijjah baru sampai. Jadi itulah waktu perjalanan, itulah kesabaran sahabat-sahabat jemaah haji kita akan teruji. Sabar tak berjam-jam duduk dalam bas. Tapi bas sekarang aircon, tak ada masalah. Kalau banding dengan bas yang disediakan 40 tahun dahulu, tak ada aircon. Ada yang tak berbumbung pun. Jadi macam mana nak menghadap suhu 30 hampir 40 darjah Celsius dalam bas yang tiada aircon. Ya, memang betul-betul menguji kesabaran jemaah haji. Jadi jemaah haji sekarang ni beruntunglah, bas semua aircon. Ada train pun ada aircon. Tak rasa macam mana orang dulu rasa. Jadi dari segi dugaan mengerjakan ibadah haji itu tak seberat mana. Sepatutnya semua kita boleh dapat haji mabrur, yang mana kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar sahabat-sahabat kita yang jadi jemaah haji ini dikurniakan, dipermudahkan urusan mereka, dikurniakan haji mabrur dan diampunkan segala dosa-dosa mereka. Tetapi semuanya itu tidak bermakna kalau kita tidak berpegang dengan akidah yang benar, akidah yang mengikut akidah Nabi SAW yang disebut sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang inilah kita sedang bicarakan dalam kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, ringkasan Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Jadi pada kuliah sebelum ni kita dah sentuh tentang apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah dan siapakah orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita lihat kepada siapakah ulama yang menyusun ilmu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ilmu akidah tu dari Nabi SAW. Bukan bermakna ilmu akidah tu ilmu yang baru.
Dia ilmu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi penyusunan itu mengikut bab-bab dia, tajuk-tajuk dia, pecahan-pecahan dia, itu disusun oleh ulama-ulama yang terkemudian. Antaranya dua ulama besar yang menyusun akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pertamanya Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Nama sebenarnya Abu Hasan Ali bin Ismail bin Abi Bashar Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abu Burdah bin Abi Musa Al-Asy'ari As-Sahabi. Jadi susul galur Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ini sampai kepada moyangnya, iaitu Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Berketurunan sahabat yang mulia Sayyidina Abdullah bin Qais Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dia rasa Abu Musa Al-Asy'ari ini seorang sahabat dari kalangan golongan Ansar. Dilahirkan di Basrah pada tahun 260 Hijrah. Wafat pada tahun 324 Hijrah. Ini sejarah. Anda kata wujudnya Imam Abu Hasan Asy'ari radhiyallahu ta'ala ini selepas keempat-empat imam mazhab. Bimbing agung di dalam ilmu tauhid, pernah menjadi ulama besar dari golongan Mu'tazilah serta mempertahankannya. Dikatakan beliau menganut fahaman Mu'tazilah selama 40 tahun dengan berguru kepada Abi Ali Al-Jubai. Kemudian beliau meninggalkan fahaman tersebut dan menentangnya, lalu menyusun fahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi asal-asal Imam Abu Hasan Asy'ari ini asal-asalnya ialah ulama ilmu tauhid dari golongan Mu'tazilah. Setelah 40 tahun mengkaji, Allah Ta'ala beri hidayah, dia kembali kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, wallahu a'lam. Guru-guru beliau ilmu fiqh berguru kepada Imam Abu Isa Al-Marwazi Asy-Syafi'i, wafat 340 Hijrah. Ilmu hadis, ilmu akidah berguru kepada Imam Zakaria bin Yahya As-Sadi, lahir 220 dan meninggal 307 Hijriah. Ilmu kalam berguru kepada Abu Ali Al-Jubai, 303 Hijrah. Ini ulama Mu'tazilah. Mu'tazilah ada perbezaan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi di manakah pengikut-pengikut ajaran Mu'tazilah sudah tiada. Mu'tazilah dalam bentuknya seperti mana yang wujud pada zaman sahabat Nabi, zaman sahabiah Nabi SAW, tidak lagi ada pada hari ini. Murid-muridnya Abu Jahid At-Ta'i, Abu Hasan Al-Ba'i, guru kepada Qadi Abu Bakar Al-Baqilani. Yang kedua Abu Hasan Al-Bahili, guru kepada Al-Ustaz Abu Isa Al-Asfiraini dan Abu Bakar bin Furah. Ini ada sejarah dia. Kitab-kitab karangan beliau mengarang sekitar 200 buah kitab. Di antaranya Al-Ibanah fi Usulid Diniyah, fi Usulid Diyanah, Maqalatul Islamiyyin, Al-Mujas Al-Luma, Risalah fi Istihsan, Qawabi fi Ilmi Al-Kalam. Kemudian yang keenam, Risalah ila Ahli Taghar. Itu antara dia, sikit sejarah. Kemudian imam yang kedua yang kita sebut dari imam ini datangnya golongan Al-Maturidiyah. Kalau tadi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari datang dari Abu Imam Hasan ni, golongan yang dinamakan sebagai Asy'ariyah. Ini Al-Maturidi, Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dalam dunia Islam, mereka yang bermazhab Hanafi, aliran akidah mereka
Ahlussunnah wal Jamaah Al-Maturidiyah. Bagi kita di Nusantara, bagi mereka bagi kita di Nusantara, mazhab fiqh, mazhab Syafi'i, mazhab akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Di Afrika Utara, mazhab fiqh Maliki. Maliki. Tauhid Asy'ariyah. Kalau Hanafi Al-Maturidiyah. Di India Utara, di Afghanistan, Pakistan, di Asia Tengah, di Turki, Azerbaijan. Ini dia, mereka berpegang dengan Asy'ariyah, tauhid, bagi akidah tauhid Al-Maturidi, bagi mazhab akidah mazhab Hanafi. Siapa dia Abu Mansur Al-Maturidi? Beliau ini wafat di Samarkand, kota Samarkand di Asia Tengah pada tahun 2332 Hijriah. Ini orang Asia Tengah, mungkin bukan bangsa Arab, mungkin bangsa Uzbek ataupun yang seumpama dengannya. Guru-guru beliau Abu Nasr Ahmad bin Al-Abbas bin Al-Husain Al-Ayyabi, Abu Bakar Ahmad bin Ishaq bin Saleh Al-Jawzani, sahib Al-Farq wa Tamyiz, Nashir bin Yahya Al-Balqi, Muhammad bin Muqatil Al-Azazi, Qabiyul Qudah. Ini buku Abu Mansur Al-Maturidi. Ada nama beliau pula yang terkenal ada dua, Abu Qasim Ishaq bin Muhammad bin Ismail yang digelar Al-Hakim, wafat tahun 340 Hijriah. Dan yang kedua Abu Hasan Ali bin Sa'id Ar-Rustughfi, wafat 345 Hijrah. Murid Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kitab-kitab karangan beliau antaranya 6 disebut sini: Kitab Tauhid, Kitabul Maqalat, Kitab Al-Usul, ini Usuluddin, Ar-Raddu ala Qaramithah. Qaramithah ni satu golongan Syiah yang telah pupus. Golongan Syiah Qaramithah ni lah pernah menguasai kota Masjidil Haram dan kota Makkah Al-Mukarramah. Itu golongan Qaramithah menguasai Masjidil Haram. Yang kelima Raddul Usul Al-Khamsah, li Abi Muhammad Al-Bahuni. Yang keenam Bayan Al-Wahmi Mu'tazilah. Jadi dasar-dasar pengkajian akidah Sunnah wal Jamaah ada 4. Pertama Al-Quranul Karim, kedua hadis Nabi, sama macam fiqh juga. Yang ketiga ijma' yang qat'i, ijma' yang qat'i, jazam terputus. Dan yang keempat akal yang sahih lagi qat'i, putus. Maka mutahid adalah paduan antara akal dan syarak. Ini mengikut pandangan Sunnah wal Jamaah. Kita ada syarak, tapi yang memandu memahami syarak tu ialah akal. Jadi dipadukan keduanya. Dia tak macam Mu'tazilah tolak dari syarak, ambil akal aja. Kalau Syiah, syarak itu didasari kepada dalil-dalil dari 4 orang saja: Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah, Hasan Husain, Al-Baqir bin Al-Aswad. Itu saja, lain-lain tertolak. Kerana mereka bukan Ahlul Bait. Wallahu a'lam. Ilmu tauhid adalah paduan. Itu tadi. Beza Sunnah wal Jamaah dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah pakai akal saja, menghentikan syarak. Syiah memakai syarak mengikut kesesuaian dan fahaman mereka. Kalau Wahabi pula memakai syarak semata-mata
dengan mengetepikan kepentingan akal menafsirkan hukum. Itu Wahabi. Apa yang ada Nabi suruh kita buat, apa yang Nabi larang kita tinggalkan. Tak ada yang terpinggir, tak ada yang tertinggal, semua ada. Kita ada seorang jemaah ada jawapan itu. Antara jawapannya ialah yang disebut ni tadi. Syarak akan diguna untuk menafsirkan kehendak yang ada dalam hukum syarak. Itu dari sunnah wal jamaah. Bukan kita ikut buta, tak, kita ikut syarat ikut buta, atau kita tolak je hukum syarak pakai akal saja. Itu bukan kita. Wallahu a'lam. Begitu juga contoh macam pemahaman Syiah. Syiah percaya Ahlul Bait itu hanyalah Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Hasan, Husain. Ini je Ahlul Bait. Lain tak ada. Termasuk Sayyidina Bakar, Sayyidina Umar, bukan Ahlul Bait. Mereka ni fasik, mereka ni kafir. Sayyidina Aisyah pun gitu juga, kafir, fasik. Kita tak. Dan Sunnah Jamaah menganggap bahawa semua sahabat Nabi layak, semua sahabat Nabi ini yang ada kaitan dengan Nabi SAW, mereka itu Ahlul Bait. Sayyidina Bakar pun Ahlul Bait, Sayyidina Umar pun Ahlul Bait, Sayyidina Ali pun Ahlul Bait. Yang bersama tidak meminggirkan sahabat-sahabat yang lain, radhiyallahu anhum, yang lain. Nabi dah sebut dalam sebuah hadis, ashabi kan nujum, in iqtadaitum ihtadaitum. Kalau kamu ikut mereka, kamu akan menerima hidayah dari Allah SWT. Jadi kita tidak mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi seperti mana golongan Syiah. Kita tidak meremehkan golongan Ahlul Bait seperti mana golongan Wahabi. Dan di Sunnah wal Jamaah semua, asalkan mereka ini ada kaitan dengan Nabi SAW, mereka ini golongan terpilih. Mana tak ada dalilnya, tapi dalil itu ditafsir oleh akal fikiran kita, bukan telah berulat. Wallahu a'lam. Firman Allah SWT, afala taqilun, surah Al-Azim ayat 67 surah Al-Anbiya. Apakah kamu tidak memikirkan? Maksudnya diperintahkan menggunakan akal fikiran sebagai alat meneliti dalil-dalil. Ini yang sebut ni, yang kita sebut tadi tu. Dalil itu adalah dari syarak. Dan bagaimana kita nak menggunakan dalil itu, mesti kita menggunakan dalil itu berdasarkan pemahaman akal kita. Wallahu a'lam. Jadi itu dia. Sampai situ dulu. InsyaAllah perbulan kita yang akan sambung sikit tentang ulama-ulama besar pembangunan Nahdlatul Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah dan kitab Allah. Kitab Allah karangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. InsyaAllah perbulan kita datang. Jadi itu adalah dia sebenarnya apa yang boleh kongsikan pada tengah hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat kita bersama dalam kehidupan kita, dimanfaatkan, mendapat keredaan di dunia sebagai akhirat, insyaAllah. Dan apa-apa yang silap itu dari kita semua, dari maaf dari tuan-tuan, puan-puan, dari Nabi SAW, dari Allah SWT, Nabi SAW, dari tuan-tuan dan puan sekalian. Ya, kita pada waktu yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila dia taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.